Ya, ini adalah merupakan rahmat. Allah Ta'ala begitu sayang kepada kita, ya, sehingga kan imam pun terpaksa semayang di belakang bagi contoh, kerana imam yang baru telah datang. Jadi ini rahmat Allah SWT. Jadi rahmat ini perlu pelihara, kasih sayang Allah Ta'ala perlu dijaga. 10 yang pertama supaya lanjut kepada 10 yang kedua, iaitu keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan 10 yang kedua perlu kita maintain istiqamah supaya dapat yang ketiga, itqum minan nar. 10 malam yang terakhir adalah selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, dan mengerjakan solat. Ya, sebab itu kita syorkan, galakkan tuan-tuan, ya, kita doa juga kepada kita sendiri supaya istiqamah solat berjemaah ni. Ya, alhamdulillah, daripada pemerhatian kita, setiap kali lepas Ramadan jemaah akan bertambah. Kerana yang bertambah ini pastinya dia dapat ketiga-tiga promosi daripada Allah Ta'ala. Rahmatnya dapat, keampunannya dapat, pelepasan daripada azab api neraka Allah Ta'ala dapat, akhirnya dia istiqamah. Jadi di awal Ramadan, hari ini 1 Ramadan, kita doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Tuhan yang boleh menukar-nukarkan hati manusia, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, dan tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas melaksanakan ketaatan. Kerana kita tak mampu kan, kita tak mampu nak confirmkan diri kita ni istiqamah, ya, tapi Allah Ta'ala yang kurniakan kepada kita. Dan ciri yang ketiga disebut di dalam surah Al-Baqarah, ayat di awal ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki kami mereka infakkan di jalan Allah SWT. Jadi bulan yang terbaik untuk kita tingkatkan sedekah kita bulan Ramadan. Dalam hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW kana ajwadan nas, ya, bahawa Nabi SAW itu adalah orang yang pemurah, paling pemurah. Dan Nabi SAW paling pemurah di bulan Ramadan, dan seolah-olah seperti angin yang bertiup. Ya, pemurahnya Rasulullah SAW. Jadi kempen surau yang kita buat sehari RM1, ya, bayangkan kalau yang datang itu berapa orang, kita kata 200 orang, 200 dah sehari. Dan confirm tidak seorang RM1, confirm ada RM2, ada RM50, ada RM100. Dan biasanya bulan Ramadan ini, kalau zaman-zaman dulu lah, mula-mula kita buka surau dulu, dalam 5-6 ribu tu dapat. Kemudian berikutnya sampai mencecah 20 ribu sebulan Ramadan. Pada tahun ini confirm 40 ribu, sebab BRIM dah dapat, ya. Lagi apa lagi, elang pun dah naik, apa lagi, macam-macam dapat, ya. Bonus ada yang dah dapat. Jadi insya-Allah kita bertambah untuk apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan perkecilkan sedekah ataupun amalan kebaikan, walaupun kita bersedekah dengan sebelah biji kurma. Takutlah api neraka dengan sebelah biji kurma, Nabi kata. Ya, maknanya sedekah dengan sebelah biji kurma itu pun kalau ikhlas boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Jangan malu sedekah 50 sen. Jangan malu sedekah RM1. Kadang-kadang saja buat gitu, malu RM1. Jangan malu. Kerana kalau kita ikhlas, banding yang 100 tidak ikhlas, yang RM1 lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. 100 yang kita simpan itu akan habis. RM1 yang kita simpan itu yang akan kekal, yang akan bersama kita di akhirat besok depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ciri-ciri takwa. Ya, kemudian takwa ini juga telah diterjemahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang nak kita capai pada bulan Ramadan ini khususnya. Ya, bila ditanya kepada Sayyidina Ali, apakah makna takwa? Lalu beliau menjawab, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Dan yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini ciri takwa, ya, yang nak kita capai pada bulan Ramadan. Pertama ialah al khaufu minal jalil, maksudnya takut kepada Allah. Ya, hari ini fenomena manusia tidak takut. Jadi sebab itu bulan Ramadan pun ada tak puasa.
Dan saya pernah tengok sekarang ni ada setengah budak-budak muda dia tak puasa, dia naik motor, dia memang besar okok terus. Ya, dan lalu depan kita dengan penuh bangganya. Dia bangga dengan kita ke dia nak bangga dengan Allah? Dia nak tunjuk hebat dia tak puasa dengan kita ke nak tunjuk dengan Allah SWT? Tiba-tiba kalau Allah Ta'ala cabut nyawanya ketika itu, nak tunjuk action dengan Allah Ta'ala. Ya, hari ini zahir sifat tidak takut kepada Allah SWT. Allah Ta'ala murka. Ya, Fir'aun sebagai contoh, Iblis sebagainya. Kenapa? Hilang sifat takut. Sebab itu bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bertemu Fir'aun, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah jumpa Fir'aun, dia ni tagut, melampaui batas dan tunjuk berani kepada Allah SWT. Faqul hallaka ila an tazakka, dan katakan kepada Fir'aun, apakah kamu nak aku ajak bersihkan diri kamu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku pimpin kamu menemui hidayah supaya kamu takut kepada Allah SWT. Ya, jadi tujuan takwa timbulkan rasa takut. Fir'aun yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan akhirnya dihapus musnahkan oleh Allah Ta'ala kerana apa? Kerana hilang rasa takut, timbul rasa berani lawan Allah SWT. Ya, zaman ini ramai orang yang berani mempertikaikan syariat, berani mempersendakan hadis Nabi SAW. Ya, kumpulan anti hadis. Sanggup mereka kata Nabi Muhammad ini cakap, ya, ada masa lawak, ada masa sedar, ada masa tak sedar, ada masa main-main. Jadi hadis Nabi tak boleh pakai, 60% bohong saja. Sanggup dan beraninya mereka mempersendakan Nabi SAW. Ya, hari ini ada manusia yang sanggup mempermain-mainkan kerajaan Allah. Sanggup menyatakan dia dah ada kerajaan di langit sana. Sky Kingdom, Ayah Ping. Orang Terengganu kenal ni. Ya, sanggup berani mempersendakan. Bahkan zaman kita hari ni ada orang yang sanggup mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kat Israel tak ada lagi orang mengaku Tuhan ni. Kat Amerika Barack Obama mengaku Tuhan. Walaupun dia polis dunia tapi tak mengaku Tuhan lagi. Di Brazil Neymar mengaku Tuhan walaupun dia pandai main bola sepak. Ada mengaku Tuhan? Tak ada kan. Tapi di Malaysia ni mengaku Tuhan, dipaham pula tu. Hebat orang faham ni. Ya. Jadi ini adalah merupakan fenomena manusia tidak takutkan kepada Allah SWT. Jadi justru di Ramadan kita kena timbul takut, tarbiyah. Anak-anak kita timbulkan takut. Ya, kalau kita suruh puasa tu, di samping kita ada ganjaran fizikal, material sikit. Ya, sebab anak-anak ni dia kena motivate. Kalau contohnya kita nak ajar dia puasa umur 7 tahun, kita kata kalau sehari RM1, sehari RM2, tidak mengapa, itu adalah merupakan sebagai satu targhib, ya, untuk digalakkan dia puasa. Tapi ditambah lagi, kalau kamu tak puasa nanti Allah marah. Allah marah tu timbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, kalau dulu biasanya kita tarbiyah anak-anak kita lah, orang tua dulu, ya, kalau cakap bohong, besok ke akhirat kena kekat lidah. Walaupun kekat lidah tu wallahu alam ada ke Ustaz? Ganjar apa nama balasan kekat lidah, kita pun tak tahu kan. Tapi orang tua dulu kata kekat lidah. Kenapa? Dia nak kaitkan dengan dosa, nak kaitkan dengan neraka, nak timbulkan ketakutan kepada Allah. Hari ini kurang kita timbulkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi akhirnya anak-anak kita tidak takut melakukan perkara yang melanggar syariat. Al-khawfu minal jali wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Al-Quran. Bukan cukup sekadar kita membaca, tapi di bulan Ramadan memang bulan tilawatul Quran. Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Sesungguhnya dia akan datang syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat kelak. Kita tengok salafus soleh dahulu, mereka membaca, mengkhatam Al-Quran. Yang saya baca riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, beliau mengkhatam Quran sekali semalam, sekali sehari. Mampu ke kita? Ya, dan bila tibanya bulan Ramadan, 2 kali khatam sehari. Patutlah Imam Syafi'i ini orang hebat.